tak mic saya? Halo, halo.
Good morning semua. Salam ceria pagi ni. Hello. Hai, saya Bel. Saya selaku MC pagi ni. So nak tanya dulu semua sudah sarapan pagi belum? Sudah sarapan pagi betul tak? Okay, so hari ni tampaknya PKP kita sudah masuk ke hari berapa Hari hampir ke 30 lebih betul tak? So memang excited sebab apa hari ini Bel sudah jemput seorang kawan yang sangat special sebab apa? Hari ini ialah last day untuk makan seperti biasa, betul tak? So esok sudah start puasa Ramadan, betul tak? Ya, bulan yang sangat excited. Yang semua orang sudah tunggu, betul tak? Sejak PKP start ni kan, semua orang sudah kata, wah tak sabar nak puasa sebab apa? Puasa tahun ini wah boleh bersama dengan family tercinta, betul tak? Ada yang mungkin dengan family kat kampung tak sempat nak balik bersama family, betul tak? Tapi tak apa, you jangan rasa sunyi sepi sebab pagi ni kita bersama dengan anda, betul tak? So share dan like kita punya Facebook live yang ini. So kalau you share banyak, like banyak-banyak, so kita akan jemput special guest kita hari ni kan untuk share tips nak sihat dan semasa bulan puasa. Nak tak? Kalau nak, you tolong kita like dan share. Okay, you boleh share kepada grup yang kawan ramai, mungkin grup-grup yang you biasa dalam shopping group ke, ataupun grup yang memang nak jaga kesihatan, yang biasa yang memang suka makan makanan sunnah, ataupun suka jaga pemakanan seharian punya grup. Okay, so mana-mana grup saja you tolong kita like and share ya. Semakin banyak you like, semakin banyak you share, kita akan share banyak tips hari ini dengan kita punya special guest. Okay?
Boleh ya. Okay, so hari ni sangat happy lah sebab apa dapat jemput seorang kawan daripada jauh. So kawan kita ni nama dia Ustazah Shida. So memang I sangat rindu lah sebab sudah sebulan lebih kan tak jumpa dengan Shida. So memang rasa macam excited nak jemput Shida share dengan kita. Okay, so yang sebelah saya dapat kan? Sebelah saya ni yang tudung biru comel ni. Okay, ini ialah Ustazah Shida. So Shida boleh say hello kepada kawan-kawan kita pagi ni. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Shida. Okay, so Shida asal dari mana? Dari Terengganu. Jauh betul tak? So ada tak kawan-kawan Terengganu? Kalau ada say hi sikit geng-geng Ganu kita. So lama tak jumpa, rindu betul tak? Rasanya ada kawan juga daripada KL, Kelantan, mana-mana adalah hari ni satu Malaysia betul tak? So kita nak sambut last day untuk makan biasa. Esok kita sudah mau sahur bagi-bagi betul tak? So memang excited semua mesti sibuk nak cari fikir lauk untuk berbuka betul tak Syida? Betul tu Ben. Macam nak raya. Yalah sudah hampir nak raya sebulan lagi betul. Tapi memang kita kena betul kerjasama dengan kerajaan stay at home dulu sekarang ya. So puasa-puasa memang kita jaga sihat, stay at home sekarang. Okay. So hari ini dengan Shida kita akan share pasal apa? Tips untuk nak sihat semasa bulan Ramadan betul tak? So sebelum nak cakap pasal puasa ni saya tahu sebab Shida ni sebenarnya ialah bekas pesakit kanser usus betul tak? Yelah dulu, 16 tahun yang lalu. Oh sudah banyak tahun. Boleh tak Shida share sikit you punya perjalanan daripada you start sakit sampailah sekarang you sudah sihat. Boleh tak share sikit you punya pengalaman? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rabbi Surahli, Sadari, wa Yasili Amri, wa Hlukatan Lisani. Okay, terima kasih kepada Sis Bear. Okay, betul lah macam Bear kata tadi. Memang dulu saya bukan macam sekarang lah. Sekarang kalau tengok kita dah sihat, Alhamdulillah. 16 tahun yang lampau, maksudnya dulu saya memang sakit daripada kita kecil lagi. Maksudnya benda ni berlaku sewaktu kita kecil. Kadang-kadang kita ada anak-anak kan, kita tak cakna kan dia orang ni balik sekolah ke apa semua. Jadi sebenarnya bila benda tu berlarutan, dia akan jadi makin kronik. Dia bukan terus Allah uji kita dengan berat Ben. Dia akan bagi satu-satu slow-slow lah. Maksudnya kita tak jaga, dia akan datang pada kita. Tu ujian lah bagi orang macam saya ni, ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut sakit, kita akan ke rumah yang kedua, apa tu? Hospital kan? Hospital, ya, doktor. Tapi saya dulu hospital tu rumah yang pertama Ben. Wah. Sebab hospital saja kan. Jadi bila lama-lama cuba juga ikhtiar tapi mungkin kesembuhan belum ada. Dan akhir sekali bila dah makin lama, saya bukan saya saja yang sakit, kita pun ada keluarga macam ibu yang sakit juga. Jadi bila dah masing-masing dah ulang hospital, makan ubat, bergantung dengan ubat kan. Ubat ni bila sakit kena ubat. Sakit ada ubat, kena ubat. Jangan kita kata tak apa kena ubat. Tapi sampai bila nak makan ubat? Itu persoalannya. Jadi itulah. Tadi bila saya makan ubat, lama-lama doktor cakap dengan saya terpaksa kena potong usus saya. Macam mana potong tu? Ya betul. Saya dengar ramai orang sakit mesti ambil ubat, memang betul lah. Sebab bila sakit tu maknanya badan kita memang dah berkumpul banyak tahun baru kita jatuh sakit kan. Tapi memang tak harap lah kita makan ubat macam satu mangkuk, macam makan nasi sehari tu kan. Macam ubat tu penuh semangkuk, betul tak? Tu yang kita tak say tu, tak nak tu kan. So memang kita perlu ikhtiar macam Shida cerita tadi kan. Tapi Shida sebelum dapat kanser usus ni, boleh tak share sikit apa simptom sebenarnya kanser usus ni? Mungkin ada ramai yang ada simptom-simptom ni tetapi mungkin ramai yang tak pergi body check up setiap tahun kan. So mungkin mereka pun tak tahu sendiri ada masalah, ada penyakit ke apa kan. Apa simptom yang akan rasa bila ada masalah ni? Biasanya macam ni Ben. Saya cerita pasal pengalaman saya lah. Tapi sebelum tu saya kata saya nak beritahu saya sangat bersyukur sebab saya diuji dengan sakit ni. Sebab apa Ben tahu? Sebab bila kita diuji sakit yang macam ni, bila kita sembuh,
Alhamdulillah, kita akan boleh share pada ramai lagi orang untuk jadi sihat macam kita. Tapi kesembuhan tu bukan hak milik mutlak kita lah. Dia adalah tetap dengan Allah Ta'ala, jadi cuma kita kena usaha. Cuma simptom dia dia macam kita salah satunya kita tak cukup air. Kita kadang-kadang sekat air masak kan, tak minum air masak sebab tak nak pergi tandas acak sekali kan. Biasa kita dengar orang sebut macam tu. Tak mau pergi tandas acak lah, tak minum air, sedangkan badan kita 70% air, betul tak? Jadi betul. Jadi buat besar tu kena tahu timer dia. Sebenarnya Allah cipta badan kita ni dah ada time dia. Jadi untuk buang besar perlu pada pukul 5 sampai pukul 8 pagi Tapi dulu sebelum awal ni pagi. awal pagi. Jadi kita ada jadual dia, sistem badan kita ni. Tapi biasanya kita kan kalau kita sebagai ibu-ibu ke, kita kadang sibuk, kita terasa nak buang tapi kita tahan dulu. Kalau orang Terengganu kata dulu. Tahan dulu. Kalau perempuan kalau kita kotor kita tahan sampai esok. Kan? Tengok tu salah satu menyebabkan kita buang besar tu tak normal kan. Kita rasa tak apalah saya buang je hari-hari, tapi sebenarnya tak. Dia ada timing dia. Dan kita tengok kalau kanak-kanak kan, anak-anak kita kadang dia pergi sekolah, balik cepat-cepat pergi tandas. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak masuk pun tandas kat sekolah, dia takut. Tapi sebagai ibu bapa kena check anak kita. Jadi saya dulu macam tu saya tak buang kat sekolah. Jadi dan dia akan jadi macam sembilik mula-mula. Lepas tu dia akan berhasil. Barulah dia pergi kepada yang lebih berat lagi lah. Sebenarnya satu tips saya nak bagi tahu kat sini, ilmu kanser ni sebenarnya bila sebut kanser, takut tak sebut kanser? Takut memang. Takut dulu kalau saya sendiri pun, saya sekarang walaupun dah sembuh, saya nak sebut pun saya masih rasa takut tau. Serik kan, rasa sebab serik. Kita fikir kanser tak ada lepas tu, betul tak? Tapi sebenarnya dia lebih pada tahap 1. Kalau tahap 1 tak panggil kanser, tahap 2 barulah bila tahap lebih tinggi dia akan panggil kanser. Sebab tu kita tengok macam doktor biasa, kita yang takut, betul tak? Jadi betul. Sembelit asal pun dia bersembelit, kita tak cukup air. Khasiat hari ni kita banyak makan benda yang berperisa macam 3P tu kan, berwarna, pengawet, rasa. Jadi kita semua nak mudah di hujung jari tu. Ibu sekarang semua nak mudah beli siap packing dah betul, dah boleh tak atas dapur. Simple tapi betul. Sakit berpanjangan. Jadi alhamdulillah kita kena betul tak? Ya, betul, setuju dengan Syida cakap. Sebab perempuan sekarang memang busy. Kadang-kadang bukan saja suri rumah biasa kan. Tapi ada juga berniaga. Sekarang ramai wanita yang sudah ada income yang sangat kita panggil ada income sendirilah, ada berniaga, betul tak? So memang kita nak jaga family, nak jaga anak. Tapi kadang-kadang kita tak cukup masa, tak sempat, betul tak? Tu sebab kita kadang-kadang kita ikhtiar benda yang cepat kan, nak cepat. Tapi kadang-kadang kita terlupa anak kita belum buang besar kadang-kadang kan. So saya ingat lagi yang masa saya dulu kecil, Syida, ini rahsia tau, nak tahu rahsia saya. Saya dulu, mak ayah saya hari-hari tanya kita adik-beradik semua tu kan, 4 orang. Selalu tanya, hari ni buang besar tak? Hari ni buang besar tak? Hari ni sudah berak belum? Hari ni sudah berak belum? Macam dengar macam geli kan. Tapi sebenarnya betul lah. Sebab dulu kalau saya ingat lagi 2 hari saya tak buang besar kan. Kalau 2 hari tak buang besar, ayah saya tahu saya tak buang besar, you tahu apa berlaku? Ayah saya akan pergi ke klinik beli itu yang sumbat punggung tu. Sumbat kita punya belakang tu, yang letak sabun, lepas tu kena sumbat belakang, nak kasih lawas punya tu. Itu memang satu pengalaman yang dahsyat. Siapa suka bagi orang sumbat punggung dari belakang, betul tak? So bila sumbat baru boleh buang, itu memang I takut lah. So sampai hari ni saya ingat lagi tau, itu experience yang memang tak best punya. So saya memang takut kalau tak buang besar. Itu mak ayah saya ada bagi tahu lah, tak buang besar you kena ikhtiar, mesti minum air banyak. Macam Syida cakap, kena makan makanan yang tinggi serat, sayur, buah-buahan semua tu kan. So tapi lepas Syida sudah dapat sendiri, sudah check dan doktor kata Syida ada kanser usus, sudah sah kan. So selepas sah kan tu mesti takut kan. So apa yang Syida buat selepas tu?
Biasa bila doktor cakap kan dengan saya, dia kata kena potong. Saya pun tanyalah juga kan doktor, sebab saya bukan doktor, saya adalah pesakit. Jadi hari ni sebagai pesakit saya cerita. Bila sakit mesti ubat. Ingat, jangan kita pandai-pandai tak payah makan ni, tak payah makan ni, tak boleh. Kita sakit perlu ubat. Tapi sepanjang saya berubat di hospital, saya memang selalu ikutlah apa yang disarankan oleh doktor. Tapi bila dia kata kena buang, saya tanya doktor lah, saya kata sebab apa kena buang, sebab saya memang betul-betul ikut cara ubat yang diberi oleh doktor lah. Doktor kata ubat ni kalau sembuh Alhamdulillah, tapi kalau dia, sebab ubat ni sekadar untuk menahan kita daripada, kalau bengkak untuk hilangkan bengkak macam tu. Tapi kalau dah kena kronik kena buang. Jadi saya rasa macam tak ada pilihan, tapi sedih tu ada lah kan, kita rasa macam nasib kita kan. Tapi Alhamdulillah hikmahnya biar tahu, ada hikmah di situ. Saya tak jadi buang sebab masa tu saya mengandung. Doktor check saya mengandung baby. Sebab ya, berapa bulan? Ikut masa saya sakit kanser, kalau usus ni masalah kronik, saya jenis kanser rektum, tempat pembuangan. Dia kanser dia boleh sebut. Kalau contoh kita beritahu dengan orang, kita kena tahu, jangan kita pandai-pandai kanser usus saja. Bukan, dia banyak peringkat dia. Ada usus besar, usus kecil. Saya pun jadi pandai dah cakap, sebab apa? Sebab pengalaman sendiri kan. Bisu dia tahu. Dulu saya bisu kan. Jadi bila doktor cakap macam tu, kan doktor cakap macam tu. Ini jadi Ustazah Syida doktor jadi. Ilmu tu luas. Pengalaman. Doktor sarankan sebab bila ada masalah usus, kita mungkin tak boleh pregnant. Mungkin tak boleh pregnant. Dia ada risiko lah. Tapi mungkin Allah dah bagi saya baby, ada hikmah dia. Doktor tak boleh operate kita tak boleh potong usus. Jadi sebab ada baby, mengganggu baby, benda tu boleh selamatkan lagi. Tapi sepanjang 9 bulan saya selalu pengsan. Tak boleh buang masa normal sebab cakap masuk ubat ke bawah kan. Masa kecil. Saya masa besar saya selalu ada ubat tu. Saya tak boleh tinggal. Jadi kronik saya punya ni kan. Kalau boleh saya tanya orang lain pun hadapi apa yang saya hadapi lah. Jadi lepas 9 bulan saya pergi hospital untuk melahirkan baby. Masa tu seminggu lagi DIU seminggu DIU. Jadi saya tahu apa yang berlaku pada saya. Saya nak buang tapi tak boleh. Bila nak buang tak boleh, keluar besar ni kat bawah. Tapi terpaksa bawa kita dan doktor inilah buang sikit darah yang beku tu, dan saya beranak tapi normal, saya beranak normal. Cuma tak ada operate sebab mungkin masa tu Allah bagi ilham pada suami saya tak sign lah tak operate. Tapi sepanjang 5 tahun tu memang saya mencari penawar Saya pun tanya doktor, kalau saya ambil suplemen okey tak? Doktor kata suplemen adalah suplemen pemakanan, tapi ubat adalah ubat. Tapi kita kena faham. Saya ambil dulu. Saya ambil ubat dan saya juga ikhtiar cari suplemen. Macam tu. Maknanya semasa perjalanannya merawat kanser usus tu, Syida pun amalkan suplemen jugalah. Kiranya doktor pun setuju you boleh ambil suplemen juga semasa treatment dengan doktor kan. Maksudnya kita Syida ambil masa tu. So kiranya selepas bersalin anak tu Syida dah sihat sepenuhnya ke? Masa tu anak yang kedua anak saya pun masih tak sihat lagi. Saya macam masa yang kita khabar tadi tu, anak sulung. Lepas tu saya masih sakit, masih hospital. Lepas tu saya yang kedua ni memang hospital lah. Sebab doktor pun tak bagi saya mengandung kan, dah dia ada, saya nak macam mana. Dah ada, baby dah ada. Tapi masa tu saya tanya doktor, doktor tunjuk suplemen ni, dia kata boleh sebab dia ada samponin untuk usus. Sebab sekarang ni masalah kita berpunca daripada sana, daripada usus. Dan saya pernah belajar ada satu hadis Nabi sebut ada seorang sahabat ni datang jumpa Rasulullah, dia tanya isteri sakit perut Saya tanya sakit perut, lepas tu Nabi kata minum madu. Tapi kali kedua datang lagi kata minum madu lagi. Kali ketiga datang minum madu lagi sebab tak center masalah dia kan. Bukan kata Nabi tak benar, tapi Nabi kata jahatlah perut isteri kamu. Maksud jahat di situ bukan jahat buat kat orang Sebenarnya jahat di situ bermaksud macam-macam kita sumbat kat mulut kita, betul tak? Daripada tangan kita yang menyumbat macam-macam masuk ke perut kita. Jadi mengundang berbagai penyakit. Jadi bila doktor sarankan macam tu, saya cuba carilah
satu suplemen yang ada saponin. Macam tu. Yang ada sabun. Cuba ikhtiar. Oh, suplemen yang ada sabun tu membantu untuk anda semasa rawatan kanser usus ni lah. Dia macam membantu untuk melawan, dia bukan ubat, dia adalah suplemen. Tapi suplemen, sebab saya faham masa tu, doktor cakap, kita bermula daripada satu sel. Maksudnya yang sekarang ni, kebanyakan orang, saya cakap patah, bermula pada satu sel, dia akan jadi tisu, jadi organ kita baru jadi manusia, betul tak Bel? Jadi macam kita ini pun kita. Jadi sebenarnya kebanyakan orang merawat kat manusia, kecil manis, darah tinggi, merawat ke sana. Bukan salah, tapi sepatutnya merawat daripada sel lah kan. Jadi bila saya faham, doktor ni bukan senang nak faham kan, ni pesakit je. Tapi kita kena faham, kita kena kaji sebab kita sakit. Dan kita untuk ikhtiar, kita kena faham semua tu. Untuk ambil sesuatu, kena belajarlah dengan betul. Walaupun benda yang terbaik, tapi kalau kita ambil dengan tanpa ilmu, dia tak manfaat juga. Jadi sebab itulah perlu kepada ilmu. Suplemen bagus, semua bagus. Tapi suplemen yang macam mana? Ada yang baik, ada yang terbaik. Jadi kita nak yang terbaik, betul tak? Betul. Kita badan kan badan Ferrari, betul tak? Kita kena ambil minyak yang paling bagus untuk badan kita kan. Apa yang kita makan tu apalah kita jadi pada badan kita sekarang ni kan. So masa Syida tadi Syida kata masa you merawat tu ada ambil suplemen kan. Boleh bagi tahu apa suplemen yang Syida amalkan semasa perjalanan merawat tu? Sebelum saya guna yang saya guna sekarang ni, sebelum tu saya memang ada ambil suplemen lain juga. Tapi kadang-kadang ada orang sebut, ada orang cakap lah, mungkin tak sesuai dengan darah saya. Saya pun set minda saya macam tu. Mungkin tak sesuai, makanan ni tak sesuai lah, yang ni tak sesuai lah, betul tak? Sebab orang kadang-kadang menjual, semua kata bagus, betul tak? Produk semua bagus, betul tak? Tapi, memanglah benda bagus, tapi kalau kita guna dengan ilmu Ben. Tapi sekarang ni, faham, sebab doktor cakap dengan saya, yang dia bagi saya satu aloe vera tau. Aloe vera ni dia kata sebab ada saponin dalam tu. Saponin. Saya tunjuk dia, ni ada saponin, doktor dia kata untuk usus. Takkan kita minum sabun kat rumah kita, betul tak? Jadi dia kata, dia cakap, sebab dia pun daun aloe vera. Dia cakap, aloe vera kan dalam, dia pun ada sebut kan. Jadi saya pun macam nak cubalah sebab kita kena ikhtiar kan. Penyakit ada ubatnya, ada penawarnya. Jadi kena ikhtiar. Jadi bila saya tengok tu sebenarnya dia cakap kalau kita nak berubat mesti 4 bulan Ben. Ni satu tip yang tahu 4 bulan. 4 bulan. Sebab apa 4 bulan? Sebab darah kita, saya tak pernah kaji sebelum ni. Bila sakit baru nak kaji, baru nak tahu benda tu dan boleh share pada orang lain pula. Badan kita, darah kita akan mengalir dalam badan kita ni, dia masa 4 bulan untuk clearkan balik, dia akan mati. Darah normal lah Ben, darah normal. Dia akan bagi nutrisi, panggil RBC semua kan berjalan untuk kita. Dia bawa angin, bawa air ke seluruh badan kita dan dia perlu masa 4 bulan. Jadi nak merawat, bila kita merawat, contoh biasa orang guna, sebulan tak jadilah. Seminggu pun tak jadi. Jadi benda tu salah, bukan benda tak bagus. Tapi kita guna tanpa ilmu. Jadi bila saya faham 4 bulan, saya guna betul-betul dalam masa 2 bulan. Guna betul-betul. Ambil lepas pada tu, saya ambil, doktor sarankan lepas guna, dia sarankan kita pergi ke lab ujian darah untuk tengok result. Sebelum saya guna produk ni, saya ambil result dulu, ambil ujian darah dulu. Lepas tu, bila cek, alhamdulillah result lepas 2 bulan tu, kita kena fikir logik kan. Takkanlah sebulan boleh center, betul tak? Mesti dalam masa tu, dalam 2 bulan saya cek, dah clear. Cuma bengkok masih ada, tapi kanser saya tak ada. Dan saya amal setahun, amal saja, amal sendiri. Sebab saya kan dulu mengajar dan saya berhenti, saya buka kelas Quran lah sebab sakit. Tapi masa saya mengajar tu, dari masa saya sangat kualiti lah, jadi saya sihat. Saya boleh mengajar daripada pagi sampai malam Ben. Tidak ada masalah. Saya ambil aloe vera dan dia saran kepada saya ambil yang kapsul, ada 3 benda dalam tu. Ada minyak ikan, omega 3, omega 9 dan minyak zaitun. Minyak ikan, minyak zaitun dan vitamin E. Ada 3. Wow, bagus, satu kapsul sudah ada 3 kandungan yang power ni Yang minyak ikan, minyak zaitun dengan vitamin E. Ni semua power punya minyak kan, minyak yang bagus sekali ni. So maknanya masa Syida mengandung dan masa perjalanan merawat
penyakit kanser Syida bersama dengan treatment doktor, ambil ubat doktor tu, Syida amalkan suplemen yang Syida sebut ni lah, yang ada apa aloe vera yang ada sabun tadi you cakap kan, dengan kapsul yang ada 3 perkara dalam ni, minyak ikan zaitun dengan vitamin E power ni. Satu lagi yang apa tadi Syida sebut ialah madu, betul tak? You ada sebut pasal madu kan? Kiranya ni 3 benda wajib. Kalau kita orang biasa yang tak ada sakit boleh makan tak? Sebab I nampak dalam ni yang sangat excited apa tahu Syida? Ramai kawan-kawan geng kita ni memang suka sehat punya. So sekarang ada ramai dalam live kita ni kan. Ada yang tadi cakap apa tahu? Tadi cakap ini pakar berunding apa? Pakar berunding. Bukan, kita bukan pakar tapi kita share pengalaman daripada sebab Ustazah Syida ni dia ada penyakit, dia ialah bekas pesakit kanser usus masa tu. So sekarang sudah sembuh, sudah sehat, betul tak? So kita nak minta Syida share tadi. So kita share daripada pengalaman nak Syida amalkan selama ni kan. So ada juga kawan nak tahu apa tu, dia kata apa tu? Sabun aloe vera. Mereka nak tahu Syida apa yang Syida amalkan. So I nak juga macam kalau ada kawan dalam sini yang ada masalah apa dalam semasa puasa-puasa tahun lepas kan, mungkin you ada masalah juga. So you nak tanya soalan, you boleh tanya dalam ni. So nanti kalau ada masa kita boleh jemput Syida untuk share sikit tips, boleh kan dengan kawan-kawan kita dalam ni kan. So Syida boleh tunjuk apa yang cakap sabun dalam tu. Yang itu yang memang buat orang curious nak tahu. Saya pun nak tahu ni. Boleh cerita sikit, boleh tunjuk apa yang Syida amalkan? Boleh. InsyaAllah boleh. Masa doktor cakap sabun tu saya dah terfikir-fikir tu macam mana, sebab dulu, dulu muka saya satu muka ni hitam. Kusam dia agak banyak macam tu. Sebabnya toksin tak keluar habis, sebab kita buang yang besar tak lama. Jadi doktor kata perlu sabun. Saya tak bayar macam mana nak minum sabun kan. Benda tu kan bahaya. Lepas tu doktor cakap dia kata ambil sabun untuk clearkan kita punya usus. Sebenarnya dah ada dalam satu tumbuhan ni dipanggil daun aloe vera. Satu ni sikit saya minum apa? Yang ni. Yang aloe vera kuning ni. Yang ni. Wah, botol kuning ni. Okey. Aloe vera gel. Yang ni yang tadi kata sabun dalam aloe vera ni. Dalam tu dia ada 200 lebih nutrisi lah. Mungkin bila doktor cakap, yelah doktor, betul tak? Saya bukan 100% boleh terima, tapi bila dibuat dia cerita saponin dan dalam hadis tersebut disebut apa, antara timur dan barat ada satu tumbuhan dipanggil daun sabit, iaitu daun aloe vera. Jadi bila kita sebagai Muslim, kita akan yakin bila ada dalam kitab kita akan rasa nak berubat dengan sebab sunnah, betul tak? Dan sampai tawakal lah. Alhamdulillah pembuangan saya makin okey. Makin okey, yang susah tu makin okey. Macam tu. Jadi betul, macam kalau bulan puasa, macam bulan puasa kan dulu saya tak boleh puasa sangat lah. Tak boleh puasa. Macam cepat macam masuk angin, perut masuk angin. Angin kuat. Yalah sebab puasa kan dari sahur sampai petang berbuka hampir 10 jam mau puasa, tak makan apa-apa mesti senang nak gastrik, nak angin kuat, betul tak? So saya dengar ramai orang macam orang tua-tua kan. Tadi ada satu soalan dalam Facebook ini, live sini. Ada tanya, kalau orang tua cepat penat, boleh makan tak suplemen ni? So berapa lama akan dapat kesanannya? So boleh share sikit tak? Orang tua kalau senang cepat lapar penat punya boleh makan tak? Boleh. Boleh tu. Macam saya ada ayah kan, mak saya dah tak ada kan. Masa saya sakit tu mak saya stroke. Cuba bayangkan saya sakit, mak saya sakit, kita sama-sama sakit. Bila kita ada satu rumah orang yang sakit, satu orang pun cukup lah. Satu rumah akan jadi sakit kan. Aura dia tak cantik. Jadi sebab tu perlu sihat. Sebab tu dah layak bukan sihat, betul tak? Dan bila ada yang bertanya boleh untuk orang tua tak kan, yang tak larat untuk ni. Ayah saya masih ada. Ayah saya umur 70 lebih. Dah 76 tahun dah umur. Dulu ayah saya ni biasa bila orang lelaki dia suka merokok, betul tak? Dia suka merokok. Tak salah merokok. Tapi kena pandai buang. Pandai hisap, pandai cuci. Jadi benda ni tak bagus lah. Kalau boleh hindarkan lah.
Tapi ayah saya ni, Bel tahu tak, ayah saya ni dia ada batu karang dalam buah pinggang. Ayah saya karang dalam buah pinggang. Jadi saya dah selesai masalah, bagi masa tu ayah saya tak boleh nak bawa kecil. Jadi dia pun tak larat. Jadi biasa suami saya akan angkat dia. Sebab ayah saya sakit kan. Bila saya pun cuba bagi dia satu botol aloe vera tapi nektar. Saya bagi dia sebab dia untuk pundi kecil juga. Nektar ni lebih kepada dia berry, dia lebih untuk kepada pundi kecil kita. Jadi saya bagi satu botol 2 hari. Saya bagi madu dan saya bagi juga minyak ikan lah. Tapi alhamdulillah hari yang kedua tu dia pecah benda tu, keluar. Keluar ikut tu. Dan ayah saya sampai hari ni masih amal. Saya punya aloe vera semua supplement saya letak atas meja je, satu keluarga minum. Kalau ada jiran datang pun saya bagi minum je, ambil minum je. Macam tu. Tak nasihat seorang. Ramai, tapi so boleh bagi untuk orang kita ada minuman khas bukan teh kosong tapi aloe vera, betul tak? Ini untung jadi jiran. Nanti berbuka kita bersama. Berbuka bersama janji nanti hidangan berbuka ialah aloe vera gel campur madu. Best tu. Dengar pun best, betul tak? So tadi ada juga kawan kita cakap, dia tanya kalau orang gastrik boleh ke makan? Bahaya tak? Dia tanya. Macam saya cakap tadi lah, saya pun asal pun ada gastrik. Dia gastrik ni, sebenarnya apa gastrik? Saya nak share sikit. Apa dia gastrik? Asid berlebihan, betul tak? Dia sebut bila asid perlu dalam badan kita. Perlu tak asid? Saya pun tak boleh jawab masa tu. Asid ni, dia macam bila kita tahu kita nak share lah. Hari ni saya nak share semua. Tak nak simpan-simpan, saya share semua. Tapi kalau ada salah, tolong betulkan lah insyaAllah. Asid ni kalau kita, badan kita perlu asid juga. Macam dalam perut kita, yang mencerna makanan adalah asid kan. Asid yang akan mencerna makanan. Tapi asid yang berlebihan tidak bagus. Apa yang lebih tidak bagus. Makan bagus tapi makan yang lebih tak bagus. Masing okey boleh tapi masing yang lebihan tak boleh juga. Jadi bila asid, kalau asid lebih dia duduk di sendi kita, sendi-sendi dia panggil apa? Dia panggil gaut. Sakit. Betul tak? Gaut. Ya, betul-betul. Bila duduk di perut kita, takkan kita panggil gaut. Kita panggil apa? Gastrik, betul? Panggil apa? Gastrik. Lain betul tak? Gitu. Contohnya, nama dia Fatimah, dekat kampung panggil Fatimah, kan? Nama Fatimah dekat kampung, tapi kalau dia pergi KL, orang panggil dia Fatty. Oh ya. Tapi Makcik Kia mana Makcik Kia? Makcik Kia kat kampung panggil Makcik Kia, kat bandar panggil apa? Itulah kiranya. Okey, faham dah. Tapi I nampak satu lagi soalan best ini. Ini ditanya kanak-kanak boleh amal tak dari umur berapa boleh minum yang aloe vera ni? Ini soalan best ni. Sekarang kan budak nak belajar puasa betul juga kan Syida? Kan budak pun nak belajar puasa sebab tak pergi sekolah, boleh duduk rumah puasa penuh kan. So adakah aloe vera gel ni boleh bantu mereka untuk puasa penuh ni? Boleh minum? Boleh minum. Sebab kalau macam aloe vera kita ni, dia daripada baby sampai ke dewasa boleh minum, tidak masalah. Sebabnya dia dari ada saya sebenarnya pengalaman sendiri dah saya cakap ni. Kan kalau dia bergantung pada keyakinan kita. Kalau awak tak yakin, dia tak jadi ubat. Faham tak? Jadi saya macam kalau baby, saya bagi masa kecil tu kalau dia ada kuning saya dah bagi sikit. Dia sikit lah. Macam budak-budak sekali pun ramai yang masalah sembelit. Dia orang tak cukup serat. Kan suka makan mani-mani, air masak memang tak suka. Betul tak? Jadi memang boleh bagi. Boleh bagi daripada budak. Daripada baby sampai ke dewasa. Dia tak ada masalah. Cuma kuantiti dia sedikit lah. Tak macam kita orang dewasa. Kan? Kita orang dewasa dah memang bergerak dah kita punya usus. Bili-bili kita dah tersumbat. Betul tak? Tapi kalau baby ni dia masih bersih. Tak perlu banyak. Tapi kalau baby yang baru bersih, mak dia minum dia akan automatik sampai kepada baby juga. Betul, saya setuju. Sebab masa kita mengandung pun kita dah minum kan, kita dah amalkan kan benda yang ni. Dia memang penuh khasiat. Dia bukan ubat tapi dia sebenarnya macam khasiat lah kita nak
balance diet setiap hari, betul tak? Kita nak dapatkan khasiat sepenuhnya. So macam Syida cakap tadi dalam aloe vera gel botol ni dah ada lebih daripada 200 jenis khasiat seimbang yang kita perlu setiap hari kan. So kiranya kita mengandung kan, kita dah minum, betul tak? Baby kita pun dapat khasiat tu kan. So maknanya kita lahir baby tu, baby sebenarnya boleh teruskan minum, betul tak? Macam kalau mak menyusu pun boleh juga kan, mak menyusu. Dia bagi banyakkan susu kita. Betul. Kalau macam ni tanya, ni best. Kalau budak sembelit boleh minum kan? Mesti kan? Mestilah, macam saya cakap tadi lah. Mesti boleh. Sembelit Okay. Kita tengok ada apa lagi soalan ni. Ini bagus ni. Dia tanya, ini Wahidah Rashid, dia kata, okay, kalau kita nak jual produk ni macam mana, Syida? Macam tadi Syida cakap kan, Syida pengamal. Dulu memang satu rumah family memang sakit. Lepas tu Syida amalkan, lepas tu sudah sihat kan. So kalau kawan kita ni nak cari duit side income kan, nak raya, betul tak Syida? So kalau mereka pun rasa nak guna dan nak buat bisnes dengan ni, boleh tak? Macam mana? Boleh. Okay, macam ni. Kadang-kadang kita fikir kan, kita macam saya lah, saya cakap online lah, saya cakap diri saya sendiri. Sekarang ni, saya bukan orang businessman. Saya adalah pesakit. Saya ulang, saya adalah pesakit dan saya mengajar Quran. Saya guru Quran. Saya mengajar sebab apa? Sebab saya fikir saya pun tak lama dah nak mati. Masa tu. Sakit kan. Tapi kita tak fikir. Kita meninggal bukan sebab sakit. Sampai masa dia. Jadi, bila dah lama sakit ni, saya tak pernah terfikir lah nak berniaga ke ubah cara hidup kita, memang tak terfikir. Sebab saya dah lama sakit dan dikelilingi orang yang sakit-sakit, betul tak? Tapi bila doktor cakap, share lah, awak dah sihat. Kan saya cakap tadi saya boleh mengajar daripada pagi sampai petang, betul tak? Sampai malam. Jadi saya punya anak murid saya lah, kiranya sahabat-sahabat yang mengaji dengan saya tu, ada kat 100 orang masa tu. 100 orang. Mana dah pagi, sampai petang kita kelas. Saya pun tak sangka boleh jadi ramai sangat. Tapi sebab kita nak share ilmu kan. Sampai anak malam, mulut sudah berbuih kalau saya. Sebab bertenaga. Jadi dia orang tanya Ben. Jadi dia orang tanya, Ustazah makan apa? Dulu muka gelap. Dulu je agak banyak. Dulu Ustazah selalu tutup pintu. Kelas tutup. Ustazah tak sihat. Macam tu. Tak tengah mengajar, berhenti mengajar sebab tak larat keluar. Kan macam tu. Tapi bila saya sihat, saya boleh mengajar lah. Ikut masa saya lah, suka. Lepas tu dia tanya, Ustazah makan apa? Saya pun, kita bila makan yang baik, kita kena share tak? Betul tak? Mula-mula saya tak fikirlah, saya hanya share. Kalau saya share pada dia orang, lepas tu dia berminat nak guna. Saya pun cakap lah dia memang untuk usul dia guna, tapi kena ada ilmu. Saya guide dia. Minum pagi, macam ni, banyak ni. Tapi kalau tak ikut, mungkin benda tu kurang berkesan. Sebab kita kena ikut dengan aturan dia. Jadi dia ni, alhamdulillah ramai yang ada, sebab dalam ni pun saya tengok ada tadi kawan saya sebut dia sembelit 3-4 hari, sakit lutut macam Kak Zakiah tu. Dia pun muda lagi pun dah sakit lutut. Sebenarnya sekarang sakit tak kira usia muda ke tua ke, sebab tak jaga makan tak jaga, sakit akan datang. Jadi bila saya masa tu saya ingat lagi, saya beli untuk doktor cakap ada 2 harga, murah dengan mahal. Jadi bila saya fikir saya bukan nak makan ni kan. Saya bukan nak makan sekali, betul tak? Sebab nak semua mesti 4 bulan dan berkesan. Betul. Sebab dia bukan ubat, dia suplemen. Jadi kita perlu ambil hari-hari macam nasi juga. Jadi saya ambil yang 3 pack Ramadan, Bel. 3 pack Ramadan. 3 pack Ramadan. Susu, lepas tu saya ambil madu. Untuk cukupkan kan dia punya ni murah tu. Jadi saya boleh beli murah lah. Tapi sambil tu saya boleh share. Saya share. Masa tu tak nampak nak berniaga pun. Tapi dengan kita share, dia orang beli di center kita. Bawa kita yang beritahu kat dia kan. Ni syarikat berterima kasih sebab kita bagi share kat dia. Saya sebenarnya masa tu, doktor call saya. Dia kata, you tengok dah you punya account. Saya kata, buat apa? Saya tak jual pun kan. Tapi saya tengok ada 2-3 ribu. 2,000 masa tu. Saya pun kata, doktor ni kita doktor duit masuk. Tapi bukan duit skim cepat kaya lah kan. Ini kiranya Syida share kan. Syida usaha nak share nikmat
Syida selepas amalkan produk ni ke kawan-kawan yang sakit. So secara tak langsung Syida dapat juga rezeki ya dalam bisnes ini kiranya kan. Baguslah. Sebab masa doktor cakap you kena sharing lah, jual. Ni share pada orang lain. Saya kata saya tak minat. Saya tak minat, saya sembuh dah okey. Saya minat mengajar Quran je. Tapi doktor kata sekarang ni kita dapat pahala bukan sebab mengajar Quran saja. Share yang baik juga itu adalah pahala kita. Jadi saya terfikir kalau kita menambah baik nilai hidup orang lain, macam saya share pada A ada masalah kesihatan, Allah nak bagi dia asbab saya pun dapat pahala. Jadi benda yang baik kita sama-sama share, alhamdulillah tanpa sangka-sangka macam saya kata tadilah. Masuk akaun saya. Tak masuk akaun orang lain. Kongsi kebaikan dengan kawan kita. So samalah macam tadi yang tanya, memang you boleh berniaga menggunakan produk ni. Senang saja cara dia apa, you boleh cari balik kawan you yang share Facebook live ini kepada anda. Cari balik dia, mungkin dia pun boleh membantu anda untuk macam Syida juga dapat rezeki sedar tak sedar, tapi melalui usaha kita share kepada kawan dulu, kita guna, kita share dan kawan kita pun dapat manfaat. So kita akan dapat rezeki. So jangan lupa tau, nanti ya cari balik, PM balik you punya kawan yang share live ni kepada anda. PM dia, tanya dia macam mana nak dapatkan produk ni dan macam mana kita nak berniaga kan Syida. Tak macam Syida tadi cakap Syida guna pack Ramadan. So pack Ramadan tu boleh murah ataupun mahal lah. Wah ini interesting ni, mesti kita nak murah. Mana orang nak beli benda mahal kan sekarang kan. Kan kita nak jimat-jimat, mesti kita nak harga murah. So maknanya kalau kita nak murah, kita boleh ambil pack Ramadan tu dalam 3 set. Syida kata dengan susu yang susu soya tu kan yang kenyangkan kita tu kan. So maknanya susu soya tu boleh makan jugalah sahur kita kan. Di set Ramadan tu dah dengan susu tu. Oh yang ni ke? Yang ni. Yang pack Ramadan ni kita ambil susu sebab susu ni dia boleh bagi kita kenyang. Dia nutrisi cukup, khasiat dia cukup kan. Apa yang kita minum dia dah mencukupi untuk badan kita. Sebab sekarang ni kita banyak salah faham Banyak salah faham macam mana. Kita fikir, saya jumpa kawan-kawan saya kan, dia kata saya rasa macam pensan lah, pening lah, macam perut masuk angin lah. Dia kata macam tak makan lagi lah. Dia kata pagi tadi makan apa? Makan kari pap, makan roti canai, makan mie goreng. Tapi dia tak, sebab apa? Sebab dia fikir tak makan nasi. Tak makan nasi berarti tak salah. Kan? Kalau ikut kalori dah lebih-lebih dah tu. Maknanya. Tapi bila bulan puasa, bila kita makan sahur wajib bangun. Satu dituntut, Nabi memang menggalakkan kita bangun sahur. Kan? Bangun sahur bila kita ambil susu, dia boleh melambatkan kita rasa lapar. Sebab dia mencukupkan sel kita. Sebenarnya, kita makan bukan kita nak makan nasi tu. Kita nak zat daripada nasi tu. Jadi selama ni banyak kita makan panggil sampah lah. Masuk sampah bukan, jangan salah faham Macam ni kita makan nasi, karbo tu ditukar jadi tenaga kita, jadi gula dalam badan kita, tapi yang baki dia akan buang. Tapi susu kita, susu Ultralife ni, dia mengenyangkan. Jadi, siapa ada suami, kena bagi. Sebab apa? Orang lelaki ni, dia cepat lapar berbanding orang perempuan, betul tak? Jadi betul. Sini lapar. Nazri dia memang tak makan bersahur, dia hanya minum susu. Tapi dia punya energi, dia boleh vacuum rumah, buat macam-macam. Hanya susu. Hanya susu saja sahur. Susu saja sahur. Kalau dia rasa lah macam nak makan nasi jugalah, dia makan juga, esok dia macam sakit perut, macam masuk angin, letih tidur je macam tu. Beratlah perut buat kita bila makan benda yang berat, semua tenaga akan pergi buat kerja untuk clearkan kita punya makanan tadi tu. Jadi bila susu dia akan terus absorb kepada sel kita macam tu. Kiranya macam kalau lelaki atau kita perempuan kan cepat lapar semasa puasa, cepat penat tu, kita kena amalkan susu ni sahur. Kan? Boleh sahur. Boleh semua satu keluarga lah, saya buat satu jug, minum semua. Oh, anak-anak sekali sahur bersama susu soya tu 1 jug penuh tu lah. Bagus Senang cerita kan, tak payah masak banyak-banyak
Okey. Lepas tu nak tanya juga macam mana kalau kita nak minum, cara kita nak minum tu macam mana kalau esok dah puasa kan. So macam mana kita nak minum sebab tadi dalam pack Ramadan tu ada aloe vera gel kan. Lepas tu ada madu, ada apa lagi yang kapsul Syida cakap tu. Satu kapsul ada minyak ikan, minyak zaitun dengan vitamin E tu kan. Dengan ada satu lagi jus delima kan, jus delima. So ini semua ialah kita makan semasa kita sahur. So sini ada jadual. So Syida boleh share sikit macam mana mula kita nak sahur tu, start. Tak sahur ni kita memang kena ambil susu. Kan susu, saya ambil aloe vera. Kita mula dengan aloe vera satu setengah sahur dalam 60 ml. 60 ml aloe vera. Kan lepas tu kita ambil bee pollen 2 biji. Ambil RTC 2 biji. Minyak ikan yang tadi tu saya cakap. Lepas tu madu. Saya ambil lepas tu baru masa sahur tu kan. Baru kita minum air masak. Air masak kena cukup. Kalau boleh, kalau macam dia nak campur aloe vera pun boleh. Campur aloe vera saya campur terus. Aloe vera, madu dan air masak. Campur terus senang sekali. Kiranya kalau kita sahur makan semua ni lah. Makan semua ni sekaligus. Lepas tu kalau orang yang nak makan nasi boleh juga kan? Boleh. Boleh makan nasi. Ada orang tapi kalau kita makan nasi tak happy tau Syida. Nak nasi juga dia kata. Kan? Boleh juga kan makan nasi lepas kita minum semua ni kan? Yang penting kita bagi khasiat dulu. Oh, bagi khasiat dulu. Yang ni kalau gelas ni kan. So kita kena tuang berapa banyak kita punya aloe vera. Macam tadi Syida kata aloe vera dalam 60 ml kan. Tapi kadang-kadang boleh lah kita pakai shot je, pakai tuang je. Minum lebih boleh tak? Kalau aloe vera ni minum lebih-lebih boleh. Boleh tapi satulah bahaya sikit. You nak tahu tak bahaya apa? Bahaya sikit lah. You nak tahu tak bahaya apa? Cepat habis. Dia bahaya poket kita. Tak boleh acak. Apa? Kita cepat minum habis. Kita kulit cantik macam Syida nanti. You cakap you dulu gelap jeragat gelap kan. Nanti kita minum banyak saya cerah dari you nanti. Nanti raya awak. I punya kulit awak bling-bling glowing orang sudah tak kenal I. Boleh lah Syida tunjuk macam mana kita nak bancuh aloe vera ni dengan madu boleh? Kita share. Boleh. Macam ni ambil cawan ni kan? Cawan. Boleh pas aloe vera tu bagi Bel. Bagi pas satu botol aloe vera bagi saya. Pas lah bagi saya. Pas satu. Wah, tu dapat. I sudah dapat di Kuantan. Ini Terengganu punya aloe vera. Yeay, ini hadiah daripada Syida. Jom kita minum aloe vera. Kita tengok macam mana Syida ajar. Okey, sebelum minum dia, mesti goncang dulu. Goncang, okey. Goncang dulu. Cukup? Bukan ke nak lebih sikit? Apa goncang supaya dia serasi, dia buka. Okey. Oh, Separuh. Saya punya gelas besar wak. Boleh tak? Tinggi sikit. Tinggi sikit nampak? Cepat. You cakap cukup? Wah, cukup. Cukup. Okey. Lepas tu boleh ambil madu. Okey madu. Madu saya. Pas sikit madu, saya tak ada madu ni. Pas madu bagi I lah. Okey, terima kasih Syida. Rezeki you murah, rezeki nanti you bagi saya hadiah, nanti you murah rezeki. Tengok baru punya tau Syida bagi I madu baru ni. Jangan jealous I buka Syida. Kasih sayang Syida. Baru ni. Ni madu best ni. Wah ni madu memang gelap Syida. Pekat kan? Pekat Jarang jumpa madu pekat gitu. Madu yang terbaik. Botol special. Kan ada body. Okey, lepas tu. Berapa banyak? Kita pisik lah. Dalam dua sudu kita pisik 2 kali. Kiranya suka hati je lah. Nak manis tu banyak sikit Aku suka manis ni aku. Boleh. Lebih-lebih tak apa Kayak gitu. Lepas tu kita tak manis. Madu kita tak manis. Kita ambil sudu plastik.
Pastikan ada sudu plastik Sudu kayu boleh? Boleh, asal yang besi. Tak boleh sudu yang besi tu tak boleh kan? Oh. Plastik atau kayu boleh kan? Okey, lepas tu kacau. Tak nampak Syida punya sikit. Okey, lepas tu minum terus ke kena campur air? Tak, saya minum terus Minum terus, okey. Okey, kita ikut Syida. Okey. Ni memang madu terbaik ni, betul Kak? Oh, Kak Zakia nak juga Pancullah sendiri kat rumah. Lepas tu kita minum. Maaf kita minum. Sedap Campur madu pekat memang sedap. Sebab apa? Ada orang hadiah. That's why sedap ni. So esok pagi sahur ingat tau minum macam kita ni. Pekat-pekat campur madu banyak-banyak. Lepas tu makan kurma, minum susu soya tadi tu. Lepas tu makan minyak ikan, minyak zaitun. Itu lepas tu bolehlah kita buat kerja rumah. Sedap-sedap. Siapa nak macam mana nak order dah? Ni order. Tak apa, nanti ni kawan nak order ni boleh, nanti boleh PM PM kawan kita yang share Facebook live kepada anda ni So ada lagi soalan nak tanya ke sebab puasa esok dah nak sampai kan? So ada apa extra ke tips Syida nak share extra punya ni? Ada. Sebab esok dah nak start kan puasa kita. Macam saya dah share sikit macam apa yang saya cakap tadi kan, apa yang baik tu memang datang daripada Allah Ta'ala lah. Dan yang kurang tersilap cakap tu kelemahan khilaf daripada diri saya sendiri. Tapi saya punya niat untuk share yang baik saja sebab saya sembuh. Jadi Allah bagi kelebihan untuk saya sembuh. Jadi saya nak share orang yang sembuh juga. Cuma saya pilih Forever Aloe Vera ni sebab dia dah kata memang kata lama di dunia kan, dah 168 negara. Jadi saya tengok dia ukur yang dia original, dia ada halal apa semua kan. Jadi dah nilai tu kita ambil dan guna untuk kita. Jadi tipnya macam bulan puasa kan, bulan puasa kita memang digalakkan orang kata jaga kesihatan kita sebab bulan puasa ni lah extranya untuk kita turun berat badan jangan bulan puasa makin besar sebab apa? Boleh turun berat badan juga. Sebab apa? Sebab kita dah bagi sel kita sihat, betul tak? Jadi dia boleh baik pulih balik sel kita dan kita akan rasa lebih kenyang. Dan masa ni dah kita bagi ruang kepada kita. Bulan puasa dah bulan ibadah, bulan untuk kita kosongkan kita punya perut, kan, baiki bulik sel saraf kita untuk jadi buang yang tak baik, kata sisa-sisa yang kita dah makan lama kan. Hanya sebulan untuk puasa ni kita buang. Jadi kita yang pentingnya kita kena ambil, jangan ambil benda yang berminyak macam yang berminyak sangat, kurangkan benda yang berminyak. Lepas tu kita kena ambil goreng-goreng semua tu kan. Goreng-goreng kena ambil. Benda ni akan menyebabkan kita cepat lapar juga dan benda tu tak bagus. Macam bergoreng, berminyak kan semua tu kan. Jadi kalau boleh kita banyakkan air masak, bagi kita punya benda. Kalau macam bertepung pun tak sesuai sangat benda yang bertepung ni. Dia boleh jadi macam cepat lapar juga. Jadi macam sahur memang kena. Sahur kena bangun. Jangan kita kata tak apalah tak sahur, tak boleh. Sebab tu pun dapat pahala. Dia tahu tak? Bangun sahur pun dapat pahala. Pemurahnya kan. Jadi untungnya kita masa ni lah kita nak ikut peraturan betul-betul. Sambil-sambil kita guna Ramadan untuk kekal sihat dan kita juga boleh turunkan berat badan kita dan nampak slim. Ini sangat patut ni. Boleh turun berat badan ni. Mesti ramai makcik dia kat luar sana nak kurus-kurus kan, raya, betul tak? Ni pack Ramadan boleh tolong anda turunkan berat badan juga, samping-samping sihat, samping-samping kulit glowing, cantik-cantik. Lepas tu anak-anak semua boleh puasa penuh kan, tanpalah masalah gastrik kan. Sebab gastrik, I pernah cuba medu sampai memang tak boleh nak tidur. Memang tidur macam mayat, tak boleh nak gerak medu kan. So memang kalau kita amalkan pack Ramadan ni boleh membantu untuk kurangkan masalah angin badan kita, perut angin, gastrik, betul tak? Migraine kan. Kadang-kadang angin tu boleh sampai ke kepala, betul tak? Migraine tu kalau satu hari macam mana kita nak masak untuk anak kita kan. So memang boleh turun berat badan, betul? Sebab khasiat dah cukup kenyang semua tu kan. So kita berbuka pun boleh kita minum ni, betul tak Syida?
Kita berbuka buat air ni minum. Macam saya berbuka, saya akan ambil aloe vera dulu. Aloe vera, big pollen, vitamin RTC tu, madu semua. Lepas tu kita solat sekejap. Terbaik kalau boleh sebelum kita, bila berbuka memang kita nak makan, betul tak? Tapi kita ambil yang ringan dulu. Biar macam ke kurma, macam tu. Lepas solat barulah kita makan yang berat sikit. Boleh makan nasi lepas tu. Tadi badan kita lebih, orang kata set kita dah ambil yang sihat dulu. Yang khasiat dulu. Ada tips saya, jangan terlampau excited nak berbuka makan terlampau banyak. Ni tak bagus. Jangan makan terlampau banyak sebab esok kita nak makan lagi, betul tak? Jadi sayang dah hari yang kita berpuasa. Sebab perut kita sebenarnya besar ni je, Ben. Besar dua tangan kita je. Besar tangan kita. Tumbuk ni. Besar ni. Yalah, macam mana kita boleh kecil. Tapi saya makan banyak. Mana tu? Tu salah lah kiranya kan. Itu sebab perlu puasa. Sebab dia balik ke normal size perut kita yang sehat tu. Baguslah tips Syida ni. Ialah puasa untuk kita balik ke normal size. Kita buang toksik semua tu. Bersihkan sel badan kita, bersihkan darah kita, bersihkan badan-badan kita semua ni kan. Lepas tu makan, janganlah makan banyak-banyak kan. Kita makan yang secukup-cukup je lah kan. Yang penting khasiat penuh. Itu yang memang paling penting kan Syida kan. Ya jangan makan terlampau, betul? So tadi tengok sudah ada orang tak sabar dah nak minum susu soya yang Syida cakap tu. Kan. So tak apa, nanti cepat order sebab esok dah start, betul tak? So nanti kalau kawan-kawan kita minat ni bolehlah PM ke kawan yang share Facebook live ni ke anda. So hari ni special kan. Kalau kita beli pack Ramadan, kalau you nak harga murah ada. So you boleh PM mereka harga murah. Kalau you nak beli 3 set lalu, so you dapat lebih murah. Okay. So you akan dapat special punya. So you kena tanya kawan you yang PM you ataupun share live ini kepada anda tau. So pack Ramadan ni memang kiranya harga dah memang sudah sangat berbaloi kan. Sebab satu family kita boleh makan. Kan? Okay. So ada apa lagi nak tambah ke Syida? Sebelum kita nak berakhir untuk live hari ni, yang sudah banyak tips kita sudah belajar, kita sekarang kita nak bagi ikhtiar kan? Ada lagi ekstra ke? Tak ada dah. Saya nak ucapan lah sikit. Apa? Saya nak ucap selamat berpuasa pada semua. Kawan-kawan kita yang tonton hari ni, yang tengok live kita. Terima kasih kerana buang masa tengok kita tujuh orang ni, kita orang dua sembang ni. Tapi sembang bukan sembang kosong, sembang dengan ilmu. Apa yang baik kita jadikan amalan kita dan sharing pada orang lain pula. Dan yang tak baik kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan puasa bulan ni adalah bukan puasa yang terakhir. Kita nak puasa lagi tahun depan. Kan? Kita dan seterusnya. Sebab kita tahu puasa adalah bulan yang mulia. Dan dilipat gandakan rezeki dan dilipat gandakan kita punya pahala. InsyaAllah. Jadi kita memaafkanlah. Sebab kita nak hati tenang, kita memaafkan segala kesilapan orang pada kita dan kita biar jadi orang yang pemaaf. Supaya bulan Ramadan ni boleh mendidik kita jadi orang yang insan yang sangat sempurna insya-Allah. Itu je Ben. Bagus sekali Ustazah, terima kasih. Saya pun banyak belajar dengan Syida hari ini. Macam baru kenal gitu kan. Tapi memang banyak belajar hari ini. So memang saya harap yang tengok live hari ini, so terima kasih sebab memang luangkan masa emas anda bersama dengan kita hampir 1 jam kat sini dengar kita bebe kan. So suka tak kita bebe? Kalau suka, you tolong like lah, tolong share. Nanti next round kita ada lagi topik-topik interesting. Kita akan jemput lagi kawan-kawan untuk share. So jangan lupa stay tune dengan kita. Jangan lupa tips-tips yang Syida sudah share hari ini Sebab Syida bukan saja bekas pesakit kanser yang sudah sembuh setelah beliau ikhtiar usaha memang banyak. Beliau sudah usaha untuk jadikan sendiri sihat dan sihatkan keluarga dia, dan juga dia telah membantu ramai geng-geng dia sama juga yang sihat, daripada tak sihat sampai sudah sihat. Lepas tu boleh juga sihatkan poket anda.
Okay, kan? Bulan ni tak bayar kereta, bulan ni tak bayar rumah, betul tak? You jangan ingat I tak tahu. So, ini duit jangan pergi bazir-bazir, beli banyak makanan yang macam-macam, betul tak kan Syida kan? So, kena manfaatkan duit rezeki yang ekstra ni untuk melabur balik kepada badan you. Okay, sihatkan balik badan you dalam bulan yang Ramadan ni, okay, dengan family anda, dengan anak-anak anda, manfaatkan dengan makanan suplemen yang terbaik, okay, yang tadi kita sudah share pack Ramadan Forever ni, okay, share dan mana tahu anda pun sama macam Ustazah Syida boleh juga sihatkan poket juga. Okay, senang saja share kepada kawan sebab semua kawan kita perlukan Ramadan pack, perlu sihat. Semua manusia ada usus. So memang perlu bersihkan usus anda, sihatkan badan-badan. Okey, mana tahu anda boleh sihatkan poket dan macam Syida juga boleh melancong luar negara tanpa perlu bayar. Kan? Itu yang bestnya. Kita dapat sihat, kita dapat rezeki kaya-kaya. Lepas tu kita dapat kebebasan masa juga. Amin-amin. Betul tak? So melalui online sistem saja, melalui jari ini saja anda boleh buat duit di musim puasa dan juga raya. So raya ini I harap semua raya kaya, memang raya kaya tau, memang kaya So memang kalau you minat nak produk boleh PM, you minat nak business you pasti PM sebab kita pasti boleh tolong anda sihatkan poket anda juga. Okay, so saya di sini, saya Bel, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua kawan-kawan Muslim saya. Okay, kalau untuk geng-geng yang bukan Muslim, so kalau bulan ni you nak order apa Grab food ke, apa Panda food ke, pastikan anda jangan order waktu orang berbuka. Okay, jangan nakal-nakal orang nak berbuka, betul tak? So, saya harap anda semua selamat berpuasa dan semoga tahun ini puasa dengan happy, puasa dengan sehat tanpa sakit-sakit. Okay? Itu saja daripada Bel dan juga Syida. So, kita jumpa lagi untuk live yang akan datang. Okay? Love you all. Bye-bye. Bye Syida. Thanks.